وبه إليه قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح رواه Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang sesiapa yang ditawari harum-haruman, maka janganlah ia menolak, kerana sesungguhnya harum-haruman itu ringan dibawa, lagi pula harum baunya. Riwayat Muslim. وبه إليه قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak harum-haruman. Riwayat Bukhari. Nah, ini adab ketika diberi wangi-wangian, sunnah untuk menerima pemberian hadiah wangi-wangian. Dilarang untuk menolak pemberian wangi-wangian. Salatul la turad, ada 3 hal yang kalau diberi kita tidak boleh menolak. Yang pertama bantal, yang kedua minyak wangi, yang ketiga susu. Kalau diberi 3 ini kita kena menerimanya. Kecuali kalau ada hal yang melarang kita seperti alergik dan seumpamanya, maka mengelak daripada hal yang memudaratkan daripada menggunakan baik itu minum susu ataupun minyak wangi tersebut. Bantal adalah untuk kita bersandar, minyak wangi ringan untuk dibawa, lagipun menghargai bahwasanya minyak wangi ini adalah bahagian daripada ciri khas syurga. Yakni kan di syurga semuanya wangi, debunya wangi, pokoknya wangi, semuanya wangi. Maka mengingatkan kepada keindahan syurga yang di situ serba wangi, maka di dunia ini ketika diberi wangi-wangian hendaklah diterima dan tidak ditolak. Hanya bila dalam majlis maulid umpamanya ada orang qiyam bagi wangi-wangian, kalau 10 orang bagi minyak wangi dan satu macam-macam dia punya aroma, dah tak lagi nampak yang mana satu yang wangi. Yang satu ada minyak wangi malaikat subuh, yang satu lagi entah apa lagi minyak wanginya kan. Satu saja supaya wangi itu dapat dimanfaatkan dengan seronok bagi orang yang menciumnya. Dan juga kadang-kadang kan ya, nak buat macam mana, kadang-kadang wangi-wangi menurut saya wangi, menurut orang lain tidak wangi. Kadang-kadang minyak wangi itu daripada 4 kilo sudah boleh dicium dia punya baunya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Falhasil wangi-wangian ini kalau dibagikan hendaklah biar dapat dihidu wangi, supaya tak bercampur satu dengan yang lain, khususnya dalam acara pengagihan minyak wangi ketika maulid. Tapi kalau diberi ya kita kena terima, namanya wangi-wangian tetap diberi kena terima. Cuma ada hilang maksudnya karena sudah bercampur dengan aroma yang pelbagai. Bab tentang makruh. Baginda Rasulullah ini menerima wangi-wangian walaupun beliau itu sudah wangi. Ya kan, baginda Rasulullah ini wangi, keringatnya pun wangi. Dan memakai wangi-wangian yang ada macam-macam. Di antaranya adalah misik, kasturi. Dan banyak digunakan perumpamaan wangi-wangian dengan minyak kasturi. Ya kan, seperti la khulufu famis shaim atyab indallahi min rihil misik. Katanya bau mulut orang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Ingin menunjukkan bahwasanya bahagian daripada wangi-wangian yang yang digunakan atau yang ada pun di surga itu adalah kasturi. Walaupun tentunya wangi di sana tidak sama dengan wangi-wangian di sini. Baginda Rasulullah juga memakai kasturi. Juga memakai za'faran, wangi-wangian yang dipakai. Walau bagaimanapun, walaupun beliau itu adalah wangi, tetap beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan wangi-wangian sebagai sunnah bagi umatnya untuk mengambil perbuatan Nabi dalam menggunakan wangi-wangian. Jika tidak, kalau Nabi hanya saya sudah wangi, keringat saya wangi, jadi tak perlu saya pakai minyak wangi, maka mungkin dalam hal ini sunnah itu tidak dilihat pada perbuatan baginda Rasulullah, tapi untuk menganjurkan umatnya itu memakai wangi-wangian, maka Nabi pun juga memakai wangi-wangian. Di dalam memakai wangi-wangian dianjurkan ketika ingin pergi ke masjid.
Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kamu ketika kamu pergi ke masjid. Di antara perhiasan yang perlu digunakan ketika pergi ke masjid adalah memakai wangi-wangian. Wangi-wangian supaya mengelak daripada bau yang tidak sedap. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika ada orang memakai bawang putih sebagai ubat kepada luka yang ada di tubuh badannya dan dia pergi ke masjid saat Nabi sedang berada dalam keadaan salat, dalam cuaca yang panas, bawang putih yang menjadi ubat kepada luka seseorang itu bercampur dengan keadaan yang agak tertutup di dalam masjid dengan keringat, maka menyebabkan bau yang kurang sedap dapat dihidu oleh semua yang berada di masjid pada ketika itu. Selesai daripada salat, Nabi bersabda, barang siapa yang makan makanan seperti ini, maka janganlah mendekati musalla kami, karena merubah suasana yang perlu khusyuk dalam salat. Bila ada bau-bau yang tidak sedap, boleh mengganggu fokus dan khusyuknya orang-orang yang salat. Kalau bau tidak sedap itu dilarang ketika orang pergi ke masjid atau surau karena boleh mengganggu jemaah, maka yang digalakkan adalah orang yang memakai wangi-wangian, karena wangi-wangian itu justru menyedapkan bagi orang itu ketika salat dan lebih fokus. Dianjurkan memakai wangi-wangian ketika hendak tidur, khususnya bagi suami istri. Daripada balik daripada kerja suami atau istri daripada dapur contohnya, usahakan berada dalam keadaan wangi untuk menjaga hubungan itu dan untuk menjaga suasana lebih baik dan lebih indah dengan wangi-wangian, karena fitrah manusia suka kepada wangi-wangian. Yang dilarang adalah khususnya bagi perempuan, bila memakai wangi-wangian yang wangi-wangiannya itu dapat dihidu dalam jarak yang normal lah, artinya wangi-wangian yang melampau baunya sehingga boleh orang lain dapat menghidunya. Oleh karena wangi-wangian ini boleh mengundang hal yang mungkin kurang elok bagi lelaki yang bukan muhrim, maka dalam hal ini dihalang perempuan itu bukan karena wangi-wangiannya, karena boleh mengundang hal yang tak elok daripada lelaki yang lain, tapi justru yang digalakkan pakai wangi-wangian yang seharum mungkin tuh kalau di rumahnya untuk dapat dihidu oleh pasangannya. Dan ini adalah bahagian daripada adab menjaga perhubungan, seperti mana disabdakan oleh Nabi SAW, khairul lil mar'ati man nadarta ilaha sarratka. Sebaik-baik perempuan adalah kalau kamu tengok kepada dia, kamu gembira, baik daripada penampilannya, daripada wanginya, daripada tutur katanya, daripada apapun juga. Ini bahagian daripada adab yang dijaga. Di antara wangi-wangian yang perlu dijaga juga wangi-wangian pada mulut, khususnya suami istri. Menjaga ini supaya tak ada perkara yang kurang elok dilihat oleh pasangan satu dengan yang lain. Hendaklah menjaga wangi-wangian baik pada tubuh badan, baik pada rambut, baik pada mulut dan seterusnya. Ini semua adalah wasilah untuk menjaga hubungan rumah tangga yang baik melalui wangi-wangian. Faham tom? Baginda Rasulullah juga memakai wangi-wangian walaupun beliau sudah cukup wangi. Wallahu a'lam. Kita sambung pada pertemuan akan datang.